Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menerangkan sedikit sebanyak topik berkenaan dengan gambaran syurga di dalam Al-Quran. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan apa itu syurga. Syurga berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab iaitu jannah, yang dengan akar katanya iaitu jan yang bermaksud tertutup. Baiklah, pengertian syurga bersifat abstrak ini tidak terjangkau oleh panca indera manusia seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud belum pernah dilihat mata, didengar telinga dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Jadi penerangan seterusnya akan diterangkan oleh rakan-rakan saya, topik berkenaan dengan gambaran syurga di dalam Al-Quran. Gambaran syurga menurut Al-Quran. Poin saya yang pertama adalah makanan dan minuman yang tersedia dalam syurga adalah sangat istimewa. Seperti yang kita tahu, di dunia terdapat pelbagai makanan dan minuman. Namun jelasnya adalah sangat berbeza dengan keadaan makanan dan minuman yang terdapat ataupun yang tersedia di dalam syurga. Tambahan lagi, di dalam syurga tiada istilah makanan kotor, berkuman, ada bakteria dan seumpamanya. Namun, makanan dalam syurga adalah sangat bersih, lazat, enak, sedap dan istimewa. Sebuah hadis sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah mengatakan, di dalam syurga tidak akan ada sesiapa pun yang mengeluarkan sisa makanan dengan cara kita mengeluarkan sisa makanan di dunia, melainkan sendawa. Seterusnya, seperti yang disebut di dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-15 hingga ke-24, bahawasanya di dalam syurga kita akan dapat memilih pelbagai jenis makanan dan minuman yang kita mahukan. Sebagai contoh, buah-buahan, daging burung dan sebagainya. Selain itu, di syurga juga tersedia lautan air, lautan susu dan lautan madu. Dan tidak dilupakan juga lautan arak. Ya betul, arak adalah haram di dunia bagi semua umat Islam, namun tidak di syurga. Namun begitu, arak di syurga tidak akan memabukkan seperti arak di dunia. Seterusnya, poin saya yang kedua. Gambaran syurga menurut Al-Quran adalah syurga merupakan tempat rehat yang indah dan meriah dengan segala kemewahan dan perhiasan. Seperti mana yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30 dan 31 tentang keindahan dan keselesaan syurga, di mana di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir dan dihiasi dengan emas, pakaian hijau dari sutera yang halus dan tebal, serta kawasan rehat yang sangat selesa dan tenang. Seterusnya disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-54 mengatakan bahawasanya mereka yakni penghuni syurga dapat berbaring di atas kapet sutera dan memetik buah-buahan daripada dua jenis langit dengan jarak yang dekat. Seterusnya dalam surah Ar-Rahman juga ayat yang ke-76 mengatakan mereka penghuni syurga akan bersandar pada bantal hijau dan berbaring di atas permaidani yang indah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sampai itu, penghuni syurga dilayani pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan dengan pakaian sutera yang sangat indah dan menyedapkan pandangan mata. Mereka tetap tinggal muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Bahawasanya Rasulullah pernah bersabda, penghuni syurga yang darjatnya paling rendah adalah seseorang yang memiliki belasan puluh ribu pelayan dan 72 isteri serta dibuatkan baginya kubah yang terbuat dari intan dan batu permata yang panjangnya antara Jabi'ah hingga ke Syan'ah. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa kecantikan bidadari itu dapat menerangi cakrawala langit dan bumi dan aromanya pun menyelimuti keduanya. Mereka tidak mengeluarkan kotoran, tidak haid, betisnya yang putih dan mulus, tulang-tulangnya yang jernih dan masih banyak lagi gambaran bidadari yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Keistimewaan syurga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah SWT dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan, iaitu syurga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di dalam hati. Kenikmatan yang diberikan Allah SWT di dalam syurga bersifat kekal, tidak pernah habis dan banyaknya tak terhitung. Salah satu nikmat yang disebut di dalam Al-Quran ialah di dalamnya mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Ada air sungai yang jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu kerana airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak, iaitu kamar, iaitu airnya terdiri atas kamar yang sangat lazat rasanya tetapi tidak memabukkan. Selain itu juga ada sungai madu yang airnya terdiri di atas madu yang disaring. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di syurga itu ada 100 darjat yang Allah sediakan buat para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara 2 darjat seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus kerana dia adalah tengahnya syurga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahawa di atas Firdaus itu adalah singgasananya Allah yang Maha Pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai syurga. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada kami. Kami berharap agar penerangan daripada kami ini sedikit sebanyak dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.